Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Video kali ini cikgu akan terangkan tentang kecerunan garis selari. Kita masih lagi dalam bab yang ke-9 iaitu matematik tingkatan 3, tajuk garis lurus. Okay, standard pembelajaran ialah menyiasat dan membuat inference tentang kecerunan garis selari. So dalam video kali ini cikgu akan terangkan bagaimana kita nak menentukan kecerunan bagi dua garis lurus yang selari, dan juga kita akan belajar juga tentang menentukan sama ada dua garis lurus, sama ada ianya diberi persamaan garis lurus, adakah garis lurus tersebut merupakan garis selari ataupun tidak. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, suka untuk cikgu ingatkan semula apa itu garis selari. Garis selari merupakan dua garis ataupun lebih, yang mana garis tersebut ianya bertentangan, yang kedua sama jarak, dan juga dia tidak bertemu. Itu yang dikatakan sebagai garis selari. Contoh, kita ada contoh 1, contoh 2 dan juga contoh 3. So, kalau awak tengok kepada contoh 1 ni, kita ada dua garis, yang mana dua garis ini dia bertentangan, yang mana jarak antara kedua-dua garis ini ianya adalah sentiasa sama. Dan syarat yang ketiga bagi garis selari adalah kedua-dua garis ini tidak bertemu. Sekiranya kalau cikgu sambungkan garis tersebut, kalau saya panjangkan lagi garis tersebut, contohnya kalau contoh 1 ni kan, saya panjangkan lagi garis tersebut ke hujungnya, kedua-dua garis ini ianya tidak akan bertemu. Ni kalau kita sambung garis ni sampai ke penghujungnya, ianya tidak akan bertemu. Itu yang disebut sebagai garis selari. Sama juga dengan contoh 3. Pasangan garis selari contoh 3 ni adalah warna kuning dengan warna kuning kan. So, kedua-dua garis ini merupakan garis selari kerana garis ini dia bertentangan. Jarak dia adalah sentiasa sama. Jarak ni dia sentiasa sama dan juga ianya tidak bertemu. Kalau saya sambungkan garis C ni, garis yang berwarna kuning ni, ianya tidak akan bertemu antara satu sama lain. Itu yang disebut sebagai garis selari. Baik. Garis lurus yang mempunyai kecerunan yang sama adalah garis selari. Jadi ini kesimpulan yang kita boleh buat untuk garis selari adalah garis selari ianya mempunyai kecerunan yang sama. Ini kecerunan yang sama. Bila sebut kecerunan, perwakilannya adalah M. Kita ingat lagi persamaan garis lurus kita, Y sama dengan MX tambah dengan C. Yang mana adalah kecerunan? Kecerunan adalah nilai M ni kan. M ini mewakili kecerunan. So, untuk garis lurus, kalau kita nak tengok adakah garis itu adalah selari ataupun tidak, kita akan tengok kepada kecerunan, yang mana kecurunannya adalah sama. Jadi dekat sini kita ada 5 garis. Kita ada garis warna biru, purple, merah, kuning dan juga hijau kan. Jadi kelima-lima garis ini adalah garis selari. Kenapa saya kata garis selari? Kerana kelima-lima garis ini bagi persamaan garis lurus ini kecerunannya adalah sama. Kalau yang berwarna biru ni kecerunannya adalah Y sama dengan 2X tambah 4 ni kan. So, kecerunannya adalah 2. Yang ini M dia sama dengan 2. Garis yang berwarna purple, Y sama dengan 2X tambah 2. So, kecerunannya adalah 2. Sama M sama dengan 2. Garis merah, Y sama dengan 2X. Sama juga nilai M dia sama dengan 2. Garis kuning, Y sama dengan 2X tolak 2. 2 adalah kecerunan. Hijau pun sama, Y sama dengan 2X tolak 4. Jadi, kecerunannya adalah 2.
Jadi oleh kerana kelima-lima garis lurus ini mempunyai kecerunan yang sama, maka kita boleh katakan bahawa kelima-lima garis ini ianya merupakan garis selari. Okey. Baik. Dan yang kedua, selain daripada kita boleh tengok kecerunan dia, nilai M dia, kalau kita menggunakan protector, kita menggunakan protector, kita boleh tahu juga garis itu adalah selari apabila sudut dia adalah sepadan. Sudut dia adalah sama. Contoh kalau garis biru ni, kalau kita gunakan protector, kalau kita ambil daripada garis paksi X ni kan, kalau warna biru ni, kalau kita ukur sudut dekat sini, dia akan sama dengan sudut bagi garis-garis yang selari ini. Dia akan dapat sudut yang sama. Contohlah kalau kita guna jangka lukis, kita dapat nilai dekat sini adalah 60 darjah. Contoh maka kelima-lima garis ini juga merupakan sudut yang sama. Kecerunan dia adalah sama, sudut yang sama. So ini merupakan garis selari. Kalau sudut itu tidak sama, maka garis tersebut bukan sebenarnya garis selari. Selain kita tengok daripada kecerunan dia. Okey, kita pergi kepada contoh soalan. Tentukan sama ada garis lurus Y sama dengan 3X tambah 5 adalah selari dengan garis lurus 6X tolak 2Y sama dengan 9. So, sekarang ni kita diberi dua garis lurus. Y sama dengan 3X tambah 5 dan juga 6X tolak 2Y sama dengan 9. Jadi kita nak tengok sama ada kedua-dua garis lurus ini adalah garis selari ataupun tidak. Kita nak tengok adakah ianya garis selari. So, bila sebut garis selari, kita nak tahu adakah ianya selari ataupun tidak, kita kena uji M dia ataupun kecerunan. Kecerunan bagi kedua-dua garis lurus ini ianya mestilah sama. So, bagaimana kita nak menentukan kecerunan dia? Tipsnya adalah kita perlu tukarkan persamaan garis lurus ini kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. So kita ada dua persamaan. Kita ada persamaan yang pertama, Y sama dengan 3X tambah 5. Y sama dengan 3X tambah 5. Kalau kita tukar kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C, ini dah bentuk Y sama dengan MX tambah C kan. Jadi kita dah boleh tahu dekat sini, untuk persamaan yang pertama, 3X ataupun 3 ini merupakan kecerunannya. So, kecerunannya ataupun M dia sama dengan 3. Itu untuk persamaan garis lurus yang pertama. Yang kedua adalah 6X tolak 2Y sama dengan 9. Ini adalah persamaan garis lurus. So, kita kena tukar dulu persamaan ini kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. So, kita nak jadikannya Y sama dengan. Jadi, 6X ini kita akan pindahkan ke sebelah kanan. So, yang tinggal adalah negatif 2Y sama dengan 6X bawa ke kanan, positif, bawa kanan dia akan jadi negatif kan. Negatif 6X tambah dengan 9. Kita ada perkalinya adalah negatif 2Y. So, kita nak Y sahaja. Jadi, macam mana nak jadikan Y sahaja? Kita kena bahagi dengan nombor dia kan. So, kita akan bahagi dengan negatif 2. Negatif 2 bahagi negatif 2, kita akan dapat 1. Oleh kerana di sebelah kiri pun kita dah bahagi dengan 2, maka di sebelah kanan pun sama, kita akan bahagi dengan 2. Kita akan bahagi dengan negatif 2. So, baik, negatif 2Y bahagi dengan negatif 2. Potong-potong dia akan jadi 1Y. So, Y sama dengan negatif 6 bahagi dengan negatif 2. So, 6 bahagi 2, 3. 2 bahagi 2, 1. So, 3X. Tambah dengan 9 bahagi dengan negatif 2. So, 9 dengan 2 kita tak boleh nak kecilkan dia. Tambah dan tolak dia akan jadi tolak. So, tolak dengan 9/2. So, kita dah tukar bentuk
persamaan ini kepada Y sama dengan MX tambah C. Okey, jadi kita dah boleh keluarkan nilai M dia. So, nilai M dia adalah 3. M dia sama dengan 3. Okey, jadi kita kena buat perbandingan dia. Okey, yang pertama tadi, Y sama dengan 3X tambah 5, kita dah dapat kecerunannya adalah 3. Okey, yang kedua, 6X tolak 2Y sama dengan 9. Okey, kita dah uji kecerunannya juga adalah sama dengan 3. Maka kita boleh katakan bahawa kedua-dua garis lurus ini merupakan garis selari. Okey, kita buat kesimpulan dekat sini. Okey, kecerunan kedua-dua garis lurus adalah sama. Okey, adalah sama. Maka garis lurus ini merupakan garis selari. Okey, so ini adalah kesimpulannya. Baik, macam mana kita nak tahu garis itu adalah garis selari? Kita kena uji kecerunan dia. Pastikan kecerunannya adalah sama. So, kalau kita kira, kalau kita uji kecerunannya adalah tidak sama, maka kita boleh katakan kedua-dua garis tersebut bukan garis selari, kerana kecerunannya adalah tidak sama. Baik. Okey, contoh yang kedua. Okey. Tentukan sama ada garis lurus Y sama dengan 3X tambah 8 adalah selari dengan garis lurus Y sama dengan 3X tolak dengan 9. Okey, so perkara yang sama. Kita nak tahu adakah kedua-dua garis ini merupakan garis selari ataupun tidak. Okey, jadi persamaan yang pertama kita adalah Y sama dengan 3X tambah 8. Ini persamaan yang pertama. 6Y sama dengan 3X tolak 9. Ini adalah persamaan yang kedua. So, kita nak tahu adakah ianya selari. So, selari kita kena uji nilai M dia. Kecerunan dia. Jadi, persamaan yang pertama, Y sama dengan 3X tambah 8. Okey, ini dah bentuk Y sama dengan MX tambah C kan. So, kita dah boleh keluarkan nilai M dia. So, nilai M dia adalah 3. Okey. Persamaan yang kedua. 6Y sama dengan 3X tolak dengan 9. Okey, kita kena tukar dahulu kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C kan. Okey, jadi 6Y. Okey, kita nak jadikannya Y. So, 6Y sama dengan 3X tolak 9. Okey, kita nak jadikan Y sahaja. So, 6Y kita kena bahagi dengan nombor dia sendirilah. Kita akan bahagi dengan 6. Jadi, oleh kerana di sebelah kiri kita bahagi dengan 6, okey, semua yang berada di sebelah kanan pun kita akan bahagi juga dengan 6. Okey, jadi 6Y bahagi dengan 6, 1. Okey, yang tinggal Y sama dengan 3X bahagi dengan 6. 3 bahagi 3, 1. 6 bahagi 3, 2. So, awak akan dapat kat sini X per 2. Okey, tolak dengan 6 dan 9. Okey, kita boleh kecilkannya dengan sifar 3. 9 bahagi 3, 3. 6 bahagi 3, 2. So, kita akan dapat 3 per 2. Okey, jadi dekat sini kita dah boleh keluarkan nilai M dia. So, berapa nilai M dia? M dia sama dengan 1 per 2. Okey, yang ni M sama dengan 1 per 2. X per 2 adalah 1X per 2. So, 1 per 2 merupakan kecerunannya. Okey, jadi bila kita buat perbandingan, okey, yang pertama tadi kita dah dapat M kita adalah 3. Manakala yang kedua nilai M kita adalah 1 per 2. So, kedua-dua kecerunan ini adalah tidak sama. Okey. M1, okey, kita boleh katakan M1, okey, dia tak sama dengan M2. Okey, M1, 3 kita kan, tak sama dengan M2. Jadi, kesimpulan yang boleh kita buat adalah kedua-dua garis
Okey, kedua-dua garis lurus ini bukan garis selari kerana kecerunan tidak sama. Okey. So itu kesimpulannya. Baik, boleh? Okey, kita uji kecerunan dia. Okey, contoh yang terakhir. Contoh soalan yang terakhir, diberi bahawa garis lurus 4x tambah 3y sama dengan 18 adalah selari dengan garis lurus 2x tambah hy sama dengan 20. Hitung nilai h. Okey, sekarang ni kita nak cari nilai h. Kita diberi dua garis selari. Okey, dua garis lurus yang selari. Okey, bila sebut garis selari tadi, okey, nilai m dia adalah sama kan? M dia adalah sama. M1 dia akan sama dengan M yang kedua. Okey, kecerunan pertama, garis pertama dia akan sama dengan kecerunan garis kedua. Okey, so kita tengok dahulu kepada kecerunan bagi garis yang pertama. 4x tambah 3y sama dengan 18. Okey, kita cari nilai kecerunan dia. Okey, 4x tambah 3y sama dengan 18. Okey, kita kena tukar kepada bentuk y sama dengan mx tambah c kan. So 4x ni kita akan bawa ke sebelah kanan. Okey, jadi yang tinggal adalah 3y sama dengan, okey, 4x ni adalah positif. So kita bawa ke kanan dia akan jadi negatif. So negatif 4x tambah dengan 18. Okey, kita ada 3y. So kita tak nak 3y ni, kita nak y sahaja kan. Jadi 3y kita bahagi dengan 3. Okay, oleh kerana bahagi dengan 3, semua ni di sebelah kanan pun kita akan bahagi dengan 3. So, 3y bahagi dengan 3, 3 bahagi 3, 1, yang tinggal y sama dengan, okay, negatif 4 per 3. Okay, kita tak boleh nak kecilkan dia. So, negatif 4 per 3x tambah dengan, okay, 18 bahagi 3. Okay, kita boleh bahagi dengan sifir 6 kan? Sifir 3. 18 bahagi 3 adalah 6. 3 bahagi 3, 1. So, jawapannya adalah 6. Jadi, persamaan garis lurus kita adalah y sama dengan negatif 4 per 3x tambah dengan 6. So, berapa nilai kecerunannya? So, nilai M1 kecerunannya adalah negatif 4 per 3. Okay, negatif 4 per 3. Okay, itu yang pertama. Okay, pergi kepada persamaan yang kedua. Okay, persamaan yang kedua adalah 2x tambah dengan hy sama dengan 20. Okay, kita nak cari nilai h kan? Okay, tadi kita kata dua garis ini adalah garis selari. So, kita cari dahulu kecerunan bagi garis yang kedua ni. Okay, 2x tambah hy sama dengan 20. Okay, so kita nak y sahaja kan? Jadi, 2x ini kita akan bawa ke sebelah kanan. Okay, yang tinggal adalah hy sama dengan, okay, 2x tadi positif, bawa kanan dia akan jadi negatif. So, negatif 2x tambah dengan 20. Okay, kita ada hy. Okay, kita tak nak hy, kita nak y sahaja. So, kita akan bahagikan dengan h. So, hy bahagi dengan h. Okay, so sebelah kiri pun sama, kita akan bahagi juga dengan h. Okay, negatif 2x ni pun kita akan bahagi dengan h. 20 pun akan bahagi dengan h. So, hy bahagi dengan h, potong. Tinggal 1. So, y sama dengan negatif 2x per dengan h tambah dengan 20 per h. Okay, so ini dah jadi bentuk y sama dengan mx tambah c. Okey, jadi kita dah boleh keluarkan M dia. So, M dia adalah yang ini kan, negatif 2 bahagi dengan H. So, M yang kedua adalah negatif 2 bahagi dengan H. Okey, so kita dah dapat dua persamaan. Okey, dua kecerunan kan. Yang pertama tadi negatif 4 per 3. Yang kedua adalah negatif
2 per H. Okey, so kita boleh cari nilai H ni kerana kedua-dua ni adalah kecerunan yang sama kan, nilai yang sama. Okey, jadi saya buat di tengah ni. Okey, jadi kita boleh tulis negatif, kita buat macam ni M1 sama dengan M2. Okey. Jadi M1 kita adalah negatif 4 per 3 sama dengan negatif 2 per H. Okey, so kita boleh cari nilai H. Okey, jadi H ni dia berada di bawah. Jadi H sama dengan negatif 2 darab dengan kita akan terbalikkan dia 3 per negatif 4. Guna kalkulator, negatif 2 darab 3 per negatif 4, kita akan dapat nilai H kita adalah 3 per 2. So ini adalah jawapan kita. Ni jawapan kita adalah H sama dengan 3 per 2. Boleh? Jadi ini adalah soalan penyelesaian masalah. Kata kuncinya dekat sini adalah ini. Dia dah nyatakan dekat sini dua garis ini adalah garis selari. So bila sebut garis selari, kecerunan dia mestilah sama. Kita cari kecerunan, kita buat perbandingan dan kita akan dapat nilai H. Baik. So latihan untuk subtopik ini adalah awak boleh rujuk buku teks muka surat 238, uji minda 9.1D. Awak boleh jawab soalan nombor 1, 2 dan 3. Baik, sekian sahaja video daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.